Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa binatil qabuli wa husuli ma'mul wa binatil shifa' min kulli amradi wa binatil qada'in hawajid dunya wal akhirah وبنية فوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sambung pada pembacaan kitab Praktikal Solat Sempurna dari guru kita Ustaz Mahathir Haji Jun hafizallahu Ta'ala. Hari ini kita membicarakan pada perkara di bab yang terakhir pada perkara 11 perkara khilafiyah, dan hari ini kita berada pada perkara yang ke-8, dan insya-Allah kita habiskan pembacaan kitab ini pada malam ini insya-Allah. Pada bahagian yang ke-8 muka surat 154 pada yang ada kitab, berdoa secara berjemaah. Imam At-Tabrani telah diriwayatkan kisah yang benar tentang Hubaib bin Maslamah Al-Fihri, salah seorang yang mustajab doanya ketika memimpin tenteranya menghadapi musuh, telah berkata kepada tenteranya, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berkumpul satu kumpulan lalu salah seorang berdoa dan diaminkan oleh orang lain, melainkan Allah akan menyahutnya, iaitu memakbulkannya." Ini hadis yang berkenaan dengan doa secara berjemaah, dan boleh doa secara jemaah dan sangat-sangat digalakkan. Maka yang ke-9, bersalaman selepas solat. Berjabat tangan atau bersalam-salaman setelah solat adalah sunat. Dalil, Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dalam bab manakib dari Abu Juhaifah yang wafat pada 74 Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan perjalanan daripada Hazirah menuju kota Bata. Lalu baginda berwuduk, kemudian mendirikan solat zuhur 2 rakaat dan solat asar 2 rakaat. Maknanya kita memahami di sini Nabi jamakkan, Nabi qasar dan jamakkan solat. Sedangkan waktu itu baginda menggunakan tongkat besi. Maka orang ramai yang berada sekitar baginda mengambil tangannya lalu mengusap muka dengan sapuan tangan tersebut. Abu Juhaifah berkata, lalu aku pun memegang tangan baginda, maka aku pun meletakkannya di wajahku, di mana tangan baginda lebih sejuk daripada air dan lebih wangi daripada bauan minyak wangi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah, kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat dalil umum yang menyebutkan tentang kelebihan bersalam-salaman, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasafahu yazhabul ghillu wa tahadu tahabbu wa tashabus syahna. Berjabat tanganlah kamu, pasti hilang sifat dengki, dan hendaklah kamu saling memberi hadiah, pasti kamu saling sayang menyayangi, dan hilangkanlah kebencian, ini sifat saling bermusuhan. Ini kelebihan dalam kita bersalam-salaman. Jadi cuma kita hari ini tidak boleh lagi lah melaksanakan salah satu sunnah yang terbaik, yakni bersalam-salaman. Maka di sinilah kita perlu merasakan satu keadaan yang mana
tidak seronok, bukan seronok, tidak seronok, kita tidak boleh berjabat tangan dan sebagainya. Kita berdoa pada Allah Ta'ala. Bersalam-salaman selepas solat termasuk dalam keumuman hadis ini. Maka pendapat ulama Imam An-Nawawi menganggapnya sebagai satu perbuatan yang baik. Soalan, mas'alatun halil musafahatun ba'da salatil asri wa subhi fadilatun awal. Adakah bersalaman selepas solat asar dan subuh mempunyai kelebihan atau tidak? Maka dijawab, al-musafahatu sunnatun indal talafqi wa amma takhsisun nasi laha ba'da hataini salataini fa ma'dudun fil bid'atil mubah. Dan adapun orang ramai yang mengkhususkan melakukannya selepas dua solat ini, yang dimasukkan asar dan subuh, maka ia dikira di dalam bid'ah mubah, bid'ah yang diharuskan, iaitu dibolehkan. Kerana selepas solat asar dengan solat subuh tidak ada lagi kita nak solat, tidak ada solat sunat selepasnya. Maka di sini mengatakan bid'ah, iaitu bid'ah yang diharuskan, dibolehkan. Ini pendapat ulama, iaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pendapat yang terpilih, annahu in kana hadza syakhsu qad ijtama'a huwa wa huwa qabla shalah fa huwa bid'atun mubahatun kama qila, wa in kana lam yajtami'a fa huwa mustahab la'annahu btada al-liqa'. Bahawa jika seseorang telah berjumpa dia dan kawannya sebelum solat, maka ia adalah bid'ah mubah seperti mana telah dikatakan tadi. Dan jika kedua-duanya belum bertemu, maka ia menjadi sunat kerana ia ada permulaan pertemuan. Maka di sini ada nota kaki disebutkan oleh guru kita. Lihat fatwa Al-Imam An-Nawawi yang disebut dalam Al-Ma'asil Al-Mansurah, muka surat 61. Hakikat tidak ada seorang pun di kalangan para ulama yang mengharamkan bersalam-salaman selepas menunaikan solat. Sebaliknya, mereka berpendapat hukumnya berjabat tangan adalah sunat. Ini bukan kita salam dengan muslimat, tidak. Ini kita, kaum lelaki. Dengan muslimat pasti-pasti tidak boleh. Yang ada hubungan boleh, yakni isteri, anak dan sebagainya. Isteri pun tak boleh waktu solat, habis solat. Sebab selepas tu kita nak solat lagi. Jadi kalau kita di rumah hari ini, anak kita nak solat boleh. Apa tu, nak bersalaman boleh. Maka Imam An-Nawawi mengatakan ia termasuk bid'ah, iaitu perkara baru yang mubah, diharuskan dan dibolehkan. Tak payahlah berbalah. Cuma beza hari ini, yang sebelum ni lah kita bersalam ni, kita salam kat orang yang kita nak kenal. Lepas tu yang tak apa kenal, kita tak nak salam. Salam lah, salam. Untuk hilangkan sifat sombong, sifat riak yang ada pada diri. Salam, tu tanda kebaikan, kita nak menerima baik. Kadang-kadang kawan kita datang nak minta maaf dengan kita, maka kita salam dengan penuh keikhlasan, tunjukkan ikhlas kita menerima kemaafan sahabat ataupun orang yang ada melakukan kesilapan, termasuk diri kita lah, khususnya yang melakukan silap yang pasti-pasti. Sentiasa kita melakukan kesilapan, lebih-lebih lagi kita melakukan kekurangan, kesilapan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ke-10, doa kunut pada solat subuh. Menurut ulama Syafi'iyah, hukumnya sunat ab'ad, iaitu bila mana tertinggal maka sunat melakukan sujud sahwi. Ini ulama Syafi'iyah. Riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fanata syahran ba'du alaihim thumma taraka fa ama fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad du'a, hatta faraqat dunya.
Sesungguhnya Nabi SAW berkunut selama sebulan mendoakan mereka. Iaitu Rasulullah mendoakan supaya Allah menimpakan balasan kepada orang-orang yang telah membunuh lebih 70 orang sahabat baginda dalam peristiwa Biru Ma'unah. Ini perang. Kemudian Nabi meninggalkan. Adapun pada waktu subuh, maka baginda masih berkunut sehingga baginda meninggal, iaitu sehingga Nabi wafat. Melalui hadis ini, doa yang ditinggalkan oleh baginda itu ialah kunut nazilah, bukannya doa kunut biasa yang diamalkan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza rafa'a ra'sahu min ruku'i fi salati subhi fi rak'atai tsaniyati rafa'a yadayhi fayad'u biha du'a Allahumma hdini fi man hadait ila akhir. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an adalah Nabi SAW ketika mengangkatkan kepalanya daripada rukuk pada solat subuh rakaat kedua, baginda mengangkat kedua-dua tangannya lalu berdoa dengan doa ini, Allahumma hdini fi man hadait, hingga ke akhir, yang seperti mana kita baca hari inilah sehingga akhir, sampai kepada selawat. Maka pendapat ulama dalam bab ini, Imam An-Nawawi menyebutkan dalam mazhab kita iaitu mazhab Syafi'i, disunatkan membaca doa kunut dalam solat subuh sama ada kerana ada musibah ataupun tidak. Inilah pendapat majoriti ulama salaf dan yang datang selepas mereka atau kebanyakan daripada mereka. Dan antara yang berpendapat begitu ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu an, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, Al-Bara radhiyallahu an. Semoga Allah meridai mereka semua radhiyallahu anhum. Kemudian Syekh Jad Al-Haq Ali Jad Al-Haq, salah seorang Syekh Al-Azhar yang sangat dihormati kerana ilmunya, mengatakan dalam kitabnya, sesiapa berkunut pada solat subuh selepas rukuk, maka sesungguhnya dia telah mengikut sunnah yang warid daripada Nabi SAW, dan sesungguhnya para sahabat baginda telah melakukannya selepas baginda dan telah diamalkan oleh para imam mujtahid, fuqaha dan para ahli hadis. Siapalah kita yang hari ini yang mengaku kita bermazhab Syafi'i tidak mahu baca doa kunut. Dan ada pula yang mengatakan tidak boleh taksub pada mazhab. Biarlah, itu ulama-ulama yang akan jawab nanti. Kita jangan berbalah bab tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang kata taksub dengan mazhab, okey, tak apa. Dia biar kekal dengan kedudukan dia, kita ikut pada mazhab Syafi'i. Pasal insya-Allah ada ulama nanti akan menerangkan hal itu pada orang-orang yang mengata yang macam-macam. Ni akhir zaman macam-macam. Perbincangan hadis yang mengatakan Nabi tidak berkunut, Sayyidina Ibnu Mas'ud berkata, annahu sallallahu alaihi wasallam fanata fi salati fajri syahran thumma taraka. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan doa kunut dalam solat subuh selama 1 bulan untuk mendoakan kecelakaan atas orang-orang Arab kafir yang masih hidup. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Ini riwayat Muslim. Ini disebutkan di sini hadis Sayyidina Ibnu Mas'ud ini Nabi tidak berkunut, dan hadis Sayyidina Anas Nabi berkunut sehingga wafat, seolah-olah ada pertentangan. Ini hebatnya ulama ketika membicarakan bab hadis. Bagi yang mempelajari kaedah tariqatul jam'i wa taufiq, mengumpul dan menggabungkan hadis, difahami bahawa hadis Sayyidina Ibnu Mas'ud tidak pun melarang kunut solat subuh setelah itu.
Dan yang ketiga, di dalam kaedah usul al-fiqh disebutkan yuqaddamul misbutu ala nafi liistimalihi ala ziyadati ilm. Didahului yang pasti yang mengisbatkan ke atas penafian kerana kesyumulannya atas pertambahan ilmu. Ini ada huraian yang besar lah. Ia bermaksud dalil yang mengisbatkan adanya sesuatu perkara haruslah didahulukan daripada yang tidak mengatakan ia ada. Lebih baik kita ambil yang ada. Dan kita tidak menolak yang mengatakan tidak ada, sebab hadis yang sebelumnya mengatakan Nabi berdoa begitu sebulan, yakni tentang kunut nazilah. Kemudian Nabi membaca doa kunut hingga kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalil yang menjelaskan adanya perkara tersebut menunjukkan hujah yang lebih kuat. Oleh itu, dalil yang mengatakan Nabi ada berkunut hendaklah didahulukan daripada hadis sebaliknya. Jadi persoalan kita hari ini bukan sebab tak baca ataupun baca, sebabnya belum hafal doa kunut. Jadi apa yang perlu kita buat? Maka hafal lah. Kena hafal. Cara macam mana? Kepandaian kita masing-masing. Satu hari nak hafal satu, Allahumma dini fiman hadait. Besok wa'afini fiman afait. Lusa satu hari satu hafal. Usahakan untuk hafal. Jangan bagi alasan, saya tak hafal maka saya boleh sujud sahwi. Tak, itu perkaranya usaha untuk hafal. Yang sujud sahwi ni memang terlupa. Maka pendapat mazhab lain di dalam bab doa kunut ini, mazhab Hanafi, hukumnya tidak disunatkan, tetapi mereka berkunut juga, tetapi dalam solat witir. Dalam mazhab Hanafi mereka berkunut dalam solat witir. Dalam mazhab Maliki sunat tetapi dibaca sebelum rukuk, kita selepas rukuk, dan dengan sir perlahan tanpa mengangkat tangan. Dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Hanbali tidak disunatkan. Jadi kita hari ini mazhab Syafi'i. Cuma bila mana kita ke tengah negara-negara yang bermazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali, maka kita fahamilah, bukan kita mengatakan orang sana salah, tidak. Mereka berpegang pada mazhab yang mereka ikut. Baik, yang terakhir, yakni yang ke-11, qada salat. Pendapat yang tahqiq, yakni benar dalam perkara qada, yang juga merupakan pendapat jumhur ulama, adalah orang yang meninggalkan solat dengan sengaja wajib mengqadakannya dengan segera. Sengaja qada, sengaja tinggalkan solat, maka wajib qada dengan kadar segera. Begitu juga orang yang lupa dan tidur wajib mengqadakan solatnya ketika sudah ingat. Ini dia tidur sebelum masuk waktu, kemudian tak ada orang nak panggil, maka bangkitnya waktu asar. Tetapi kalau sudah masuk waktu, dia saja tidur, bangun lewat, itu lain pula perbahasannya. Maka itu sengaja juga, dikira sengaja. Kecuali dalam keadaan yang memang waktu tu dia agak mabuk, yakni sakit kepala lah, mabuk, pitam, dan yang kena pada syariatnya. Begitu juga orang yang lupa dan tidur wajib mengqadakan solatnya ketika sudah ingat bagi yang lupa, dan bangun daripada tidur bagi yang tidur. Jadi qada solat itu hukumnya wajib. Maka tak payahlah sibuk-sibuk kita cari yang sunat, ataupun sibuk kita cari yang jawapannya tak perlu qada, tak perlu. Dah dibahaskan, ulama dah bagi tahu hukumnya wajib qada. Qada solat dulu. Jangan cerita bab solat sunat dulu yang baru semayang. Cerita bab qada solat dulu. Rekodkan, tulis, buat catatan, ambil satu buku, tulis. Hari ini dah berapa waktu kita qada dan sebagainya.
Dalil diriwayatkan dari Abu Qatadah, beliau berkata, para sahabat ada menceritakan kepada Nabi SAW tentang mereka tidur sehingga terlepas solat, lalu Nabi SAW bersabda, annahu laisa fin naum taqritu wa innama tafritu fil yaqazah fa iza nasiya ahadun salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Sesungguhnya tidaklah pada tidur itu kesucian, sesungguhnya tidaklah pada tidur itu kecuaian. Kecuaian itu berlaku ketika jaga. Maka apabila salah seorang kamu lupa solat atau meninggalkannya kerana tertidur, maka hendaklah dilakukan apabila ingat. Hadis riwayat Nasa'i dan Tirmizi. Ketiga, ingat. InsyaAllah ingat. Hadis ini menunjukkan jika meninggalkan solat secara tidak sengaja kerana tidur atau lupa pun diwajibkan mengqadhakannya, maka meninggalkan secara sengaja tentulah lebih wajib lagi untuk mengqadhakannya. Inilah yang difahami melalui kias aula atau kias jali. Dalam kaedah usul, ia termasuk di dalam bab memberikan perhatian dengan yang lebih ringan atas yang lebih berat. Dalam contoh di atas, yang lebih ringan merujuk kepada meninggalkan solat secara tidak sengaja. Ini ringanlah, maknanya kita tertidur atau lupa. Dan yang lebih berat menunjukkan kepada meninggalkannya secara sengaja. Macam hari ini kita boleh solat Jumaat dengan kadar 30 orang. Itu mengikut kebiasaan pentadbiran masjid ataupun surau-surau Jumaat, sama ada giliran ataupun yang datang awal masuk awal. Kalau peribadi saya, lebih baik yang datang dahulu masuk dulu. Sebab kalau ikutkan list, takut-takut yang dalam list 29, nombor 29 tu datang pukul 1. Yang lain dah datang awal, sebab nama tak ada, maka kena balik. Jadi kita kena raikan banyak keadaan. Sehingga begitu kita berusaha untuk hadir. Usaha untuk hadir solat Jumaat. Kita berdoalah mudah-mudahan pembesar pentadbir agama kita dapat memberi keizinan untuk meluaskan lagi jumlah kedatangan jemaah untuk solat berjemaah dan khususnya solat Jumaat. Amin Allahumma amin. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, "Fadainullahi ahaqqu an yuqda." Maka hutang Allah lebih utama untuk dibayar. Muttafaqun alaih. Orang yang tidak mengqadhakan solatnya sama ada kerana lupa, tidur atau sengaja adalah seperti hutang kepada Allah yang belum dibayar. Maka pendapat ulama, dan wajiblah menyegerakan oleh orang yang meninggalkan solat untuk mengqadha solat yang luput itu. Jika yang luput itu tanpa ada uzur, maka wajiblah diqadhakan dengan segera. Guru kami Syekh Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami berkata, dan menurut apa yang zahir, sesungguhnya wajiblah digunakan seluruh masanya untuk mengqadha, kecuali hal-hal yang memang perlu dilakukan, dan haramlah dia melakukan pekerjaan sunat Allah. Ini di dalam Fathul Mubin pada Hamis I'ana At-Talibin disebutkan dalam hal ini. Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala dalam syarah Muslim menyebutkan, seseorang yang meninggalkan solat fardu wajib qadha. Jika meninggalkan kerana uzur yang memaksa, maka qadha boleh dilambatkan, tetapi sunat menyegerakannya. Jika meninggalkannya tanpa ada apa-apa keuzuran, umpamanya meninggalkan kerana sengaja, maka wajib qadha dengan segera. Mengqadha salat yang banyak ditinggalkan hendaklah diqadha mengikut tertib
Seperti yang semalam saya diceritakan. Mengikut tertib, cara ditinggalkan yang dahulu didahulukan dan yang kemudian dikemudiankan. Tertib ini hukumnya sunat. Kita qada wajib, tertib ni sunat. Kalau kita laksanakan sunat, mendapat lagi pahala, mudah-mudahan kita mendapat keredaan Allah Ta'ala. Jika yang ditinggalkan itu sunat rawatib, iaitu solat sunat yang dikerjakan sebelum dan selepas solat fardu, boleh juga diqada. Ini untuk yang tidak ada hutang solat fardu. Kalau solat sunat pun boleh juga diqada, apatah lagi yang solat wajib. Jadi solat ini selesaikan yang wajib dulu. Jangan nanti tanya, saya solat sunat pun banyak tinggal. Nanti dulu selesaikan yang wajib dahulu. Solat sunat yang dikerjakan kerana sebab-sebab khusus, umpama solat sunat khusuf asyam, iaitu gerhana matahari, solat sunat gerhana bulan dan istisqa, maka tidak diisyaratkan mengqadakan kerana sudah terlepas dari waktunya. Ini solat yang punya waktulah, gerhana matahari, gerhana bulan, solat istisqa, solat minta Allah Ta'ala turunkan hujan. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Mandili yang wafat pada 1385 Hijrah menyebutkan di dalam kitabnya beberapa mutiara yang bagus lagi indah atau beberapa masalah yang penting lagi mudah. Ini tajuk kitab, muka surat 46 dan 47. Wajib diqada solat fardu yang luput dengan sengaja atas mazhab imam yang 4 dan jumhur. Dan tiada yang menyalahi melainkan setengah daripada ahli zahir. Intaha, dan tiada syak pada bahawasanya yang muktamad, iaitu dipegang pada masalah ini ialah mazhab jumhur, iaitu wajib qada. Baik, itulah selesai tentang 11 perkara khilafiyah. Jadi yang paling penting pada kita semua, jangan tinggal solat, tutup aurat, buat baik, banyak istighfar, banyak selawat. Kerana ini semua mengundang kepada keredaan Allah, mengangkat segala musibah. Bila mana kita tidak mau solat, kita tidak mau menutup aurat, kita tidak mau berselawat, kita tidak mau beristighfar, ini semua mengundang bala dari Allah Ta'ala. Dan kita mohon perlindungan yang sangat-sangat untuk kita kembali kepada jalan Allah, kembali kepada keredaan Allah, kembali kepada ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus seperti mana yang telah Nabi seperti mana yang Allah beri kepada umat-umat terdahulu yang Allah Ta'ala meredai ke atas diri mereka semua. Jadi kita minta jalan yang lurus, jalan yang benar. Jangan kita berhentilah untuk kita bermusuh-musuhan, sebab di antara doa yang tidak diangkat, yang di antaranya deraka kepada ibu bapa, kemudian memutuskan silaturahim, tidak bertegur siapa, jiran-jiran tetangga pun kita bermusuh-musuhan, dalam keluarga bermusuh-musuhan. Jadi ini semua tidak terangkat doa, tidak terangkat doa. Lebih-lebih lagi deraka pada ibu ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ini ada bacaan bonus yang dituliskan oleh guru kita, iaitu tip khusyuk dalam solat. Macam mana nak dapat khusyuk dalam solat? Pertama, kena solat dulu. Sebelum solat, wuduk yang benar. Wuduk yang benar. Persediaan sebelum solat. Niat untuk solat tu. Sebelum nak niat solat fardu tu, niat nak solat tu kerana apa? Kerana Allah. Bukan sebab kerana orang, kerana nak dapatkan sesuatu. Nak solat duha, saya nak solat duha sebab solat duha boleh jadi kaya. Tetapi tak kaya-kaya, nama ada dalam senarai asnaf. Solat duha 40 tahun dah, tapi nama dalam senarai asnaf. Bukan begitu. Solat duha ini Allah Ta'ala bagi kita rezeki,
berupa kesihatan yang boleh kita terus beramal soleh. 40 tahun tu mana tu rezeki yang kita boleh kekal untuk solat duha. Kita boleh kekal istiqamah untuk berselawat. Kita kekal untuk beristighfar. Itulah rezeki yang Allah Ta'ala beri. Bukan bermakna wang ringgit saja menjadi ukuran. Memang kita kalau kata buat wang ringgit memang semuanya perlu. Tetapi bukanlah sebab doa solat tu itu untuk tujuannya ke situ. Bukan, tidak. Khusyuk dalam solat menjadi impian setiap orang yang mendirikannya. Tentunya ia bukanlah satu perkara yang mudah untuk mengapaikannya. Kata Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala yang wafat pada 505 Hijrah, mengajar cara untuk mendapatkannya, cara nak dapatkan khusyuk. Pertama, kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, ada 6 unsur yang mesti dibawa ketika solat untuk mencapai khusyuk, iaitu hudur, kehadiran hati. Itu yang pertama, hadirkan hati. Kemudian faham, tafahum, yang ini faham. Faham, solat itu doa. Solat itu perhubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kita nak berhubung dengan Allah sekarang ni, solat. Kemudian ta'zim, pengagungan. Kita sekarang ini nak menghadap Allah. Ini belum cerita dalam solat lagi. Berasa kehebatan. Ini mengharap dan merasa malu. Mengharap. Maka di sini disebutkan huraian. Pertama, hudur al-qalb, iaitu kehadiran hati. Penyertaan hati hendaklah dihadirkan ketika mendirikan solat, iaitu menumpukan perhatian dan sedar terhadap apa yang diucapkan dan dilakukan. Hati atau fikiran tidak melayang kepada yang lain. Apabila fikiran tertumpu kepada apa yang dilakukan, hati akan sentiasa menyebut tentangnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah yang disebutkan hati sentiasa menyebutnya. Bila mana kita dalam bab solat ni, nak menghadirkan ini bukanlah satu perkara yang mudah, tetapi perlu pada paksaan. Semua ni kena paksa baru jadi mudah. Kata almarhum Syekh Ali Jabir rahimallahu ta'ala, ketika orang minta dia berdoa, dan orang ini ketika itu diajak oleh almarhum Syekh ini untuk hadir solat, maka kata beliau memberi bermacam-macam alasan untuk tidak dapat hadir solat. Kemudian selepas masa yang sama, maka dia bertanya pada almarhum Syekh, kata beliau, mohon doa untuk dia dapat hidayah, kerana dia nak pergi, dia sibuk untuk ada urusan kerja untuk keperluan dia. Maka kata almarhum Syekh, ni jawapan yang bijak. Kata beliau, kamu tak payah pergi kerja, datang doa saja. Doa saja. Nanti dapatlah kelebihan yang kamu inginkan. Iaitu kalau nak material, dapatlah material. Kewangan tu dapatlah. Maka orang ni terkejut dengan jawapan tu. Kata beliau, mana boleh saya kena pergi kerja? Maka kata Syekh, begitu juga dalam bab solat. Nak minta hidayah daripada Allah Ta'ala, kena hadir solat dulu. Minta. Maka kata ayah saya sendiri, ibarat orang hantar borang permohonan. Borang permohonan, kena hantar borang permohonan dulu. Bila borang tu naik, bukan urusan kita. Yang penting hantar dulu. Ini kita tidak mahu, tak pernah lagi nak sujud pada Allah Ta'ala, tapi kita sibuk minta orang untuk doa. Bukan salah, tetapi sudah menjadi yang kita tak faham sebenarnya apa yang kita nak minta. Sedangkan kita ini kena berlaku taat pada Allah. Kena berlaku taat pada Allah. Kemudian faham, memahami secara mendalam terhadap makna bacaan yang diucapkan ketika salat. Ini beruntung pada sahabat-sahabat, khususnya ulama-ulama kita, itu sudah terlebih maklum tentang kefahaman mereka memahami bahasa Arab itu sendiri, setiap bacaan Allah. Sebab itulah, bukan penilaian sedap itu, bukan kata baca sedap itu salah, tak boleh, baik baca yang sedap dan sebagainya,
tapi lebih-lebih lagi jika kita memahami setiap bacaan. Paling kurang pun kata ulama, memahami bacaan-bacaan yang fardu yang menjadi rukun pada kita, seperti kita membaca Al-Fatihah, membaca makna surah-surah yang ringan, dan kemudian pembacaan kita ketika rukuk, ketika sujud, memahami makna doa iftitah, doa kunut, memahami bacaan atau makna tasyahud awal, tasyahud akhir, selawat. Jadi memahami kat situ. Faham di sini bukan hanya faham makna zahir bacaan, tetapi kemampuan hati memahami makna batin bacaan itu. Inilah kurniaan Allah Ta'ala, kurnia Allah. Dan ini bukan mudah untuk mencari perkara ini. Jadi kena paksa lah. Pertama bab ni kena paksa. Ini yang bercakap dengan kita ini, yang bagi tips ini adalah Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang sangat-sangat masyhur sedunia. Ada kitabnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian pengagungan, merasa keagungan Allah dan penghormatan terhadapnya ketika membaca bacaan dan melakukan gerak-geri salat. Jadi kita bila faham bab ni, tidak adalah kita seperti mana Nabi sebutkan dalam hadis, mencuri dalam solat. Kenapa? Bila mana sahabat bertanya, bagaimana istilah mencuri dalam solat? Maka mereka mengurangi rukuk dan sujud mereka. Kalau kita faham tentang gerak-geri ini, maka kita akan solat dengan sempurna. Kemudian merasa kehebatan Allah. Lalu merasa takut terhadapnya. Takut di sini ialah takut disertai dengan rasa cinta. Lalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bila rasa cinta, lepas solat tak habis, tak cepat-cepat nak balik, tak cepat-cepat nak salam, tak cepat-cepat nak doa, sehingga tertinggal perkara-perkara yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kita dalam berjemaah, kita nak duduk lama, nak duduk beristighfar, nak duduk berzikir, nak duduk mengingati Allah, nak duduk berselawat, nak duduk mengadu dengan Allah, nak duduk berbual, bercerita dengan Allah. Kemudian yang kelima, mengharapkan ganjaran dan keredaan daripada Allah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Mengharapkan keredaan Allah Ta'ala walaupun mengakui kekurangan dan kelalaian ketika mendirikan solat. Itulah sebabnya disebutkan oleh guru kita semua, Sayyidil Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid hafizallahu ta'ala, selesai daripada solat, jangan lekas-lekas bangun. Tunggu dulu, mohon pada Allah Ta'ala untuk tutupi kekurangan solat kita dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala tutup kekurangan solat kita. Jangan tergesa-gesa nak bangun, tergesa-gesa nak selesai. Merasa malu. Perasaan malu kerana dosa yang dilakukan di luar solat dan kelalaian yang dilakukan di dalam solat. Inilah antara tips untuk menjadikan kita dapat khusyuk dalam solat. Cara untuk mendapatkan khusyuk pula disebutkan, ia boleh dihasilkan dengan adanya, iaitu menumpukan sepenuh perhatian dengan tekad yang kuat untuk mencapai cita-cita yang tinggi. Hati akan selalu mengikut himmah, iaitu datang ketika melakukan sesuatu dengan penuh perhatian. Bermaknanya di sini kita tak main-main dalam bab solat. Kemudian tafahum akan ada setelah adanya hudur. Memahami itu setelah adanya hadirnya hati. Untuk ada tafahum, orang yang solat hendaklah mengikut penyertaan hati yang ditumpukan fikiran serta bersungguh-sungguh menolak sesuatu atau bayangan yang terlintas di kepala yang boleh mengganggu permusatan fikiran. Sebab itulah sebelum dalam rukun yang kita dah bacakan sebelum ini, waktu berdiri, sebelum nak solat lagi, perkara yang ada atas sejadah kita itu tidak boleh mengganggu pada diri kita. Maka dengan telefon kita dan sebagainya, kalau boleh telefon pun tak payah sibuk bawa ke masjid lah. Kalau nak bawa masuk masjid juga, maka kita off. Jangan curi-curi pula. Letak dalam beg, kemudian curi-curi tengok letak. Jangan. Adab dalam masjid.
Cara menghilangkan bayangan ini adalah dengan membuang punca atau sumber penyebab yang boleh menarik hati. Itulah punca menyebab penarik hati. Sebab itulah dalam bab solat ini, pertamanya dalam perkara-perkaranya nak adanya sutera, iaitu penghadang untuk menambah kekhusyukan dalam solat. Semua itu ada sebab sehingga menjadikan khusyuknya dalam solat. Kemudian menghadirkannya perlulah faham dua jenis pengetahuan makrifah. Ini kalau cerita bab makrifat ini macam-macam nanti pengertian. Makrifat tentang keagungan dari kebesaran Allah, makrifat tentang kehinaan dan kekurangan diri atau nafsu. Jangan kita belajar makrifat sampai satu masa tak payah solat pasal dah kenal Allah. Itu bukan, itu tak betul, itu sesat. Lagi kita kenal, lagi Allah. Tak tahulah, saya tak pandai nak berbicara dalam bab tu, takut. Kedua-dua makrifat ini akan menimbulkan pasrah diri dan merasa rendah diri di hadapan Allah yang akhirnya akan menghasilkan khusyuk. Kemudian haibah boleh dihasilkan dengan dua cara, sama seperti mana di atas, makrifat tentang kekuasaan Allah dan kehebatannya. Maka kita mengaku kita tidak ada apa-apa, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hendaklah diketahui ketika solat bahawa Allah berkuasa menghancurkan seluruh makhluk yang terdahulu dan terkemudian. Inilah kuasa Allah Ta'ala. Makrifat yang kedua disebutkan di sini tentang peristiwa yang terjadi ke atas para nabi dan wali Allah yang diuji Allah dengan musibah dan ujian, sedangkan Allah berkuasa menjauhkannya daripada mereka. Jadi kalau kita tengok nabi, wali-wali Allah pun diuji, apatah lagi kita. Mereka ini, ujian berlaku ke atas diri mereka ini adalah tingkatan keimanan. Keimanan. Kita jangan fikir tentang dosa mereka, tidak. Tentang tingkatan keimanan. Yang kita ini merasa lega, merasa leka, maka apatah lagi kita ini yang akan diuji dengan bermacam-macam ujian. Perlu lagi kita merasa takut. Baik. Dan itulah beberapa. Maka di sini ada satu kisah. Kisah yang terakhir. Habis. Kisah orang yang soleh mendapatkan khusyuk dalam solat. Hatim Al-Asam yang wafat 237 Hijrah ditanya, bagaimana keadaan solatmu? Beliau menjawab, jika waktu solat telah tiba, aku berwuduk dengan sempurna. Setelah itu, aku berjalan ke tempat solat yang kuinginkan. Aku duduk di sana dan berusaha bersungguh-sungguh menumpukan seluruh anggota tubuhku untuk solat. Kemudian aku berdiri untuk solat. Aku letakkan Kaabah tepat di hadapanku. Titian menuju neraka di bawah kedua-dua telapak kakiku. Ni penyerahan, makrifah dia. Syurga di kananku, neraka di kiriku. Malaikat pencabut nyawa di belakangku dan aku menganggap itulah solatku yang terakhir. Inilah sering kita dengar ulama selalu mengingatkan kita, anggaplah solat kita itu solat yang terakhir. Bagaimana kita nak anggap solat tu solat yang terakhir kalau kita tidak boleh rasa perkara-perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita tidak boleh hadirkan, tidak boleh merasakan kebesaran Allah Ta'ala dalam solat. Kita masih merasakan kebesaran diri kita lagi, masih merasakan keakuan diri, masih merasakan aku ini, aku itu, aku ini. Tak, kena hilangkan semua perasaan tu. Haitam menyambung lagi, aku berdiri menghadapnya dengan perasaan harap dan takut, kemudian aku mengucapkan takbir dengan penuh kesedaran. Aku membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tartil, dengan baik, kemudian rukuk. Aku merendahkan diriku di hadapan Allah ketika sujud. Aku melakukan dengan khusyuk ketika duduk. Tahiyat awal, aku letakkan telapak kaki kiriku di bawah punggung dan aku tegakkan kaki kananku dengan bertumpu kepada ibu jariku. Aku kerjakan semua itu dengan ikhlas, kemudian aku tidak tahu adakah solatku diterima Allah ataupun tidak. Itulah. Sentiasa rasa takut. Jadi mudah-mudahan kita semua ini mendapat keredaan Allah Ta'ala. Inilah sedikit sebanyak perkongsian yang sangat-sangat ringkas untuk tujuan saya untuk mengajak orang
termasuk diri saya untuk kita istiqamah beribadah dan tak tinggallah solat. Untuk kita tak tinggal solat. Ini kita nak solat, maka kena solat. Jangan tinggal solat lagi dah selepas ini, insya-Allah. Dan adakanlah satu buku solat di rumah, tak kisahlah mana-mana pun buku yang mudah untuk kita. Kalau ini rujukan saya sendiri, maka baca untuk berkongsi dengan ahli keluarga kita tentang bab-bab solat, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah Ta'ala dengan berkat usaha kita nak menjadi baik, dengan kita azam nak bersungguh-sungguh taat pada Allah Ta'ala, insya-Allah yakinlah musibah ini semua akan terangkat nanti, insya-Allah. Semuanya milik Allah Ta'ala. Bila Allah nak angkat, itu miliknya Allah. Kita hanya hari ini mengharap dan terus mengharap. Seperti mana kita mengharap pada ketua-ketua agama kita untuk membenarkan kita hadir solat berjemaah dalam kapasiti yang besar, dan juga khususnya untuk solat fardu dan terlebih khusus untuk solat Jumaat. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas kekurangan, dan kita akhiri dengan suratul As serta tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Azza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.